Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa kafa billahi syahida wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli fa amma ba'd. Yang berusaha lagi berbahagia mengerusi surau Al-Amin Bandar Tun Husin On, timbalan pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Al-Amin Bandar Tun Husin On, Abang Syukri, Abang Amiruddin, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Noja dan seluruh ahli qaryah di sekitar Bandar Tun Husin On. Hafizakumullah wa rahimakumullah. Hamdan wa syukranillah. Pujian dan kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah kenapa? Alhamdulillah segala puji dan puja syukur kehadirat Allah. Why? Kenapa? Kerana dengan izin kurniaannya, limpah rahmahnya, inayahnya, nusrahnya, maghfirahnya, sehingga memungkinkan kita untuk bersiaran sekali lagi setelah agak lama kita tidak bersama dalam siri-siri kuliah pada beberapa bulan yang lalu. Pada pertemuan kali terakhir di surau Al-Amin, sebelum kita cuti panjang sempena dengan PKP ini, kita belajar kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam. Pada 3-4 bulan yang lalu, kita belajar tajuk fasal yang keempat, sebab-sebab penyelewengan anak-anak dan cara memperbaiki, sebab-sebab gejala sosial dan cara rawatan. Dan pada 3 bulan yang dahulu kita belajar antara sebab yang pertama, iaitulah kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Berlakunya gejala sosial, masalah di kalangan remaja, salah satu puncanya iaitulah punca al-faqrul ladzi yukhayyimu ba'dul buyut. Al-faqru, kepapaan, kefakiran, kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Sampai Nabi menyatakan, kadal faqru, hampir-hampir kepapaan, kefakiran, kemiskinan, an yakuna kufran, menjadikan kamu kufur. Jadi masalah miskin, masalah keuangan, masalah kepapaan, salah satunya iaitulah punca berlakunya masalah gejala sosial, kemiskinan yang menyelubungi setengah-setengah rumah. Kita telah kupas pada 3,5 bulan yang lalu. Pada kesempatan kali ini, kita ingin mengambil kesempatan muka surat 130, kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak-anak mengikut acuan dan kurikulum Islam. Punca sebab berlaku gejala sosial, masalah di kalangan remaja termasuk anak-anak ialah punca yang kedua. Apa dia? An-naza' wasyaqaq bainal aba wal ummahat. Apa maksudnya? Perselisihan dan pergaduhan di antara ibu bapa. Punca berlaku masalah sosial ialah perselisihan dan pergaduhan yang berlaku di kalangan ibu bapa. Ibu ayah yang tidak sehaluan, yang asyik bergaduh, yang asyik berselisih, bertengkar, menjadi salah satu punca menyumbang kepada masalah di kalangan anak remaja kita. Cuba kita tengok apa yang ditulis oleh Dr. Abdullah Nasirullah. Izinkan Ustaz baca. Di antara gejala-gejala penting yang boleh menyebabkan penyelewengan anak-anak ialah perselisihan yang terus-menerus dan kesungutan yang tidak terbatas antara ayah dan ibu pada setiap mereka bertemu. Jadi di antaranya ialah perselisihan yang terus-menerus. Jadi berselisih, bergaduh, kadang-kadang bermasa muka ini, dia membawa kepada masalah anak-anak. Dan yang menjadi problem ialah perselisihan yang terus-menerus dan kesungutan yang tidak terbatas. Banyak bersungut. Dan bergaduh ini terus-menerus berpanjangan tanpa penyelesaian.
Kalau kita bergaduh, berselisih sekali-sekala, itu normal. Itu normal bagi pasangan suami isteri. Tapi yang luar normalnya ialah yang bergaduh berterusan, tak putus-putus, tak berdamai. Itu membawa masalah. Jadi dia sebut perselisihan yang terus-menerus. Kalau sekali-sekala, itu normal. Biasalah. Kan disebut, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Lirik lagu P. Ramlee kan. Sedangkan lidah ni, lidah kita ini bukan niat kita. Kita makan bukan niat nak gigit lidah. Kita makan nak gigit daging ikan nasi, tapi kadang-kadang tergigit lidah. Tak sengaja. Jadi dalam 365 hari itu, bukan niat kita nak mengguris hatinya, menyakiti hatinya, tapi tak sengaja terasa hatinya. Tergigit lidah. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Jadi apabila berlaku perselisihan, pergaduhan, jangan biarkan dia berterusan sampai lama memanjang, sampai boleh membawa kepada perceraian dan masalah yang lagi besar. Cubalah berdamai. Kadang-kadang dalam filem pun banyak kan, masam manis. Filem P. Ramlee bukan Madu 3 saja. Masam manis. Tengah-tengah kita manis saja hidup, ada masam sedikit, kemudian disusuli manis sedikit, itulah rempah ratus kehidupan. Kalau manis sepanjang tahun, tak elok juga. Nanti kena kucing manis. Itu dalam bab makan. Nak manis saja pun, tak manis juga. Kadang-kadang ada sedikit masam menjadi penawar kepada manis. Kalau masam saja, lagi tak elok. Kena ada manis ni. Jadi kalau 365 hari sampai 2 tahun, berapa? 2 tahun, 360, 770 hari, tak pernah bergaduh. Tiba-tiba dalam beberapa hari, 1 hari, 2 kita bergaduh, datang orang pujuk kita. Kita rasa terhibur kerana disayangi. Kita buat-buat merajuk je kadang-kadang kan. Isteri merajuk, tiba-tiba suami pun datang. Datang daripada belakang, kemudian peluk kan, dekat pinggangnya, kemudian letak dekat leher. Love you. Kan rasa romantis. Kadang-kadang datang suami, tutup mata. Teka, siapa saya? Nakal lah abang ni. Gatal lah abang ni. Kan? Kadang-kadang bergurau, bercanda, berromantis. Kadang-kadang menghiburkan. Setelah dia masam je sehari, kerana dia kacau terasa hati, tiba-tiba datang orang memujuk. Mungkin ada cerita kemanisan di sana. Jadi yang masalahnya iaitulah yang terus-menerus bergaduh dan kesungutan yang tidak terbatas antara ayah dan ibu. Asyik bersungut saja. Itu tak cukup, ini tak cukup, ini tak ada, ini tak mahal, ini tak elok. Isteri tak elok banyak bersungut. Kerana suami kita menyediakan nafkah zahir dan batin. Yang zahir dia bagi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perawatan, kan? Dia buat semua sekali. Cuma tidak boleh kita bandingkan dengan suami orang lain. Suami orang lain gaji 15,000. Jadi tak boleh kita bersungut. Tengok isteri dia tu dapat cincin harga 5,000. Tak, suami kita gaji bukan 15,000. 10 kali ganda kurang. 1,500. So tak boleh kita bersungut lebih daripada sepatutnya. Kalau suami kita telah menyediakan nafkah zahir batin sempurna, suami isteri kena faham. Isteri yang baik, maka reda, pasrah, alhamdulillah, kita support dan kita sokong suami. Dan kalau ada rezeki lebih, mungkin dia boleh bagi hadiah. Tapi taklah sampai 5,000, mungkin 500 saja, syukur, alhamdulillah. Jadi qanaah, kena ada sifat qanaah. Dan Nabi kata, man arada ghinan, barang siapa yang nak kepada kaya, fal qanaatu takfi, maka sifat qanaah mencukupi untuknya. Qanaah artinya berpada dengan apa yang dia ada. Kita ada suami kita pun tak pukul kita. Suami kita pun soleh. Suami kita bagi nafkah, jangan bandingkan dengan suami orang lain yang mungkin dia bagi duit,
Dan pada waktu yang sama dia bagi penampar juga. Asyik kena pukul saja. Kan? Bersyukur. Iaitulah qanaah dengan apa yang kita ada. Nah, iaitulah kesungutan yang tidak terbatas antara ibu dan ayah pada setiap kali mereka bertemu. Bertemu, bergaduh. Bertemu, like cat and dog. Maaf, like cat and dog. Like cat and dog. Seperti kucing dan anjing. Bergaduh saja. Itu tak elokkan. Bertemu, si anak setiap kali membuka mata di rumah, dilihatnya pertengkaran yang berapi-api di hadapan matanya. Bukan sekadar kata-kata yang kesat, bahkan disumpah serana, kadang-kadang dipukulnya. Dihentak kepala ibunya, ibu pada anak tadilah. Suami hentak kepala isteri, hentak kat dinding berkali-kali, tarik rambut. Anak tadi melihat. Jadi dilihatnya pertengkaran yang berapi-api di hadapan matanya, maka sudah tentulah dia akan meninggalkan rumah yang gelap gelita ini dan melarikan diri dari sekitaran keluarga yang penuh kesialan. Maaf ya, pengarang menulis perkataan kesialan untuk mencari teman-teman yang dapat menghabiskan masanya bersama-sama agar ia dapat menghilangkan segala kerusingan yang bermain di kepalanya. Kalau duduk di rumah, mak ayah asyik gaduh saja. Jadi lebih baik dia keluar rumah. Dia keluar rumah mencari teman. Lebih malang lagi dapat teman-teman, kawan-kawan yang jahat. Konon-kononnya untuk hilang daripada serabut, tension, mak ayah bergaduh, mereka keluar. Keluar rumah, tak balik rumah. Kadang-kadang tak balik, bertemu dengan kawan, tidur rumah kawan, mula merepit, mula isap rokok, mula terlibat dengan aktiviti sosial dan gejala yang tak elok. Ini salah satunya. Kiranya teman-teman yang ditemui si anak merupakan teman-teman yang jahat dan berbahaya, nescaya akan hanyut bersama-sama dengan mereka dalam arus penyelewengan dan akan terapung bersama dengan kelakuan yang terhina dan adat kebiasaan yang buruk. Ini dipanggil pengaruh rakan sebaya. Mereka terikut-ikut. Sudah jatuh, ditimpa tangga. Dalam masalah keluarga, ibu dan ayah, mereka keluar daripada rumah, tak ada dengar ayah bergaduh. Duduk rumah flat, turun kat bawah, bertemu dengan kawan-kawan yang tak sekolah yang terlibat dengan drug dadah, maka akhir sekali dia pula yang masuk balak. Dia pula yang dicekup. Dia pula yang masuk pusat serenti. Jadi bertindang-tindang, bertimbun-timbun masalah. Bahkan percayalah bahawa penyelewengan pasti akan berlaku dan penjenayahan tidak dapat dielakkan lagi sehingga dia menjadi alat yang berbahaya dan bala di atas negara dan sekalian rakyatnya. Bukan menjadi masalah keluarga. Dia menjadi problem kepada bukan sekadar daerah, negeri, bahkan dia menjadi berbahaya di atas negara dan sekalian rakyat. Bahkan isu gejala sosial itu bukan menjadi isu tempatan. Dia menjadi isu global. Bukan sekadar isu lokal, bahkan isu dunia. Daripada A sampai Z. A arak, Z zina. D dadah, A rempit. Semuanya terlibat. Basikal lajak sebagai contoh. Anak remaja. Bukan sekadar rempit. Bukan sekadar berpelesiran. Bahkan di seluruh benua yang ada ini pun sama. Cuma mungkin di Saudi Arabia ada masalah remaja tapi tak ada masalah rempit. Tapi masalah gadget mungkin. Mungkin di Afrika tidak ada masalah sebagaimana di negara kita. Tapi gejala remaja semuanya ada di mana-mana. Gejala remaja yang disebut gejala sosial. Jadi dia menjadi masalah kepada negara dan sekalian rakyat. Agama Islam dengan prinsip yang penuh kebijaksanaan telah menggariskan bagi si peminang. Ayat ini kita hurai kemudian. Itu solusinya. Sebab tajuk kita punca gejala masalah sosial ini dan cara merawatnya, cara memperbaikinya. Secara kita tengok penyelesaiannya untuk menyelesaikan perselisihan dan pergaduhan antara suami isteri, kita tengok kemudian. Kita cuba kembangkan apa punca yang berlaku masalah di kalangan remaja, antara puncanya perselisihan dan pergaduhan di antara suami dan isteri. Sedangkan hidup suami isteri itu penuh dengan kasih sayang. Hidup persuami istrian itu penuh dengan kasih sayang. Yang sepatutnya kita berkeluarga untuk dapatkan kasih sayang. Allah sebut di dalam ayat 21 surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan
Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, wa min ayati, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah, an khalaqalakum, bahawasanya diciptakannya bagi kamu pasangan, azwaja, iaitulah suami isteri, litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenteram. Allah ciptakan Adam dan Hawa. Allah ciptakan azwaja, iaitulah pasangan suami isteri dari diri kamu. Allah sebut min anfusikum azwaja. Allah ciptakan Adam daripada tanah. Kemudian Allah ciptakan khalaqtu min tin, aku ciptakan daripada tanah. Daripada sulbi Adam diciptakan Hawa, hidup berpasangan. Bahkan pasangan Hawa dan Adam, kita ada pasangan kita. Hidup ini tak boleh lari berpasangan. Hitam, putih, gelap, cerah, siang, malam, kan? Betul, salah, syurga, neraka. Ada pasangannya. Ada kiri, ada kanan. Dan pasangan hidup ini, suami dan isteri, Allah ciptakan salah satunya. Hidup berpasangan, hidup berkeluarga, berkahwin, litaskunu ilaiha, supaya kamu rasa tenteram. Sepatutnya kita berkahwin untuk dapat ketenteraman, kedamaian, dapat sakinah. Tiba-tiba pasangan kita yang menyakitkan kita, yang duka citakan kita, yang menyedihkan kita. Jadi tersasar daripada matlamat kita kahwin. Sepatutnya tengok isteri gembira. Iza nazara ilaiha, apabila suami tengok muka isteri, sarrathu, mengembirakan hati suami. Kan? Begitu juga isteri tengok suami balik, gembira. Abang dah balik, gembira suami isteri. Tapi apabila kita tengok muka, like cat and dog tadi, apa pula hikmah perkahwinan? Jumpa asyik nak gaduh saja. Sedangkan Allah sebut perkahwin itu litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum, dan Allah jadikan di antara kamu, di antara pasangan suami isteri tadi. Apa dia? Mawaddatan wa rahmatan. Mawaddatan, kasih sayang. Kasih sang isteri pada suami tak sama kasih, iaitulah kawan sesama kawan. Kawan sama kawan dipanggil mahabbatan. Okey, saya sayang kepada anda, anda sayang pada saya, kawan, teman, jiran. Tapi kalau berbanding dengan isteri, kita lebih sayang isteri. Kan? Kita lebih sayang suami. Isteri sanggup berhenti kerja. Kenapa? Kena nak jaga suami. Suami yang terlantar kena minor stroke tadi kan. Kenapa? Kerana mawaddatan. Kan? Kasih sayang untuk suami isteri. Namanya mawaddatan. Kalau kasih sayang antara jiran, antara teman, antara kawan-kawan sepejabat, sejawat, namanya mahabbatan. Tapi kalau bertemu di antara sayang kepada kawan ke, jiran ke, sayang kepada isteri, maka sayang pada isteri itu lebih daripada sayang kepada kawan dan jiran. Itu yang memang Allah telah cetuskan. Sampai ada pula ungkapan, siapa tak sayang bini, oi. Ya, semua orang sayang. Bini dia walaupun begitu, itulah pasangan yang dia sayang. Suaminya walaupun pendek, walaupun perut boroi, walaupun kepala botak, walaupun hitam, tapi isterinya sayang lebih daripada benda lain. Kemudian Allah sebut warahmatan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmatan. Dan Allah jadikan di antara suami isteri tadi mawaddatan, kasih sayang, warahmatan, dan belas kasihan. Rahmah, belas ihsan di antara kamu. Dapat anak, rahmah kepada anak. Kasih, belas kepada anak. Kadang-kadang rahmat terhadap anak lebih daripada kita sayang kepada isteri ataupun kawan-kawan, teman-teman. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi keterangan bagi orang yang berfikir. Allah sebut antaranya perkataan kasih sayang. Hidup suami isteri untuk sakinah, litaskunu ilaiha, supaya dapat sakinah. Maka bagaimana mungkin kita berkahwin, tiba-tibanya asyik bergaduh, asyik berselisih, dan asyik bertengkar. Sedangkan kahwin adalah untuk litaskunu ilaiha, untuk dapat sakinah, untuk dapat rahmah, untuk dapat mahabbah, untuk dapat mawaddatan. So, di antaranya, kalau berlakulah perselisihan dan pergaduhan suami isteri, di sana ada beberapa tips ataupun beberapa petua yang perlu kita jaga, yang perlu kita teliti supaya pertengkaran tadi tidak berterusan ataupun tidak akan berlanjutan. Di antaranya, apa dia pantang larang? Kalau kita bertengkar suami isteri, ada beberapa pantang larang.
yang perlu kita jaga. Kalau kita lepas bersalin, dalam pantang pun kena jaga kan. 40 hari selepas bersalin tu, adakah kita boleh terus jungle trekking? Boleh kita terus berlari, jogging? Tak boleh. 40 hari duduk atas dapur tu kena jaga pantang larang. Makanan kena jaga seumpam. Itu ketika bersalin. Ada pantang larangnya ketika kita mengandung. Maka tipulah. Kalau pasangan tu tak pernah bertengkar. Tak pernah bergaduh. Sepanjang perkahwinannya dia bina 56 tahun. Kenapa sebut 56 tu? Mungkin sekarang umur dia 76. Kahwin umur 20. 56 tahun dah ataupun sampai 40 tahun. Tak pernah saya bermasam muka. Tak pernah saya bergaduh, merajuk, berselisih faham. Tak pernah walaupun sekali dengan pasangan saya. Kalau begitu dia cakap, itu malaikat aku. Mesti dalam apa keadaan adalah. Kalau tak 2 tahun, 3 tahun, tahun yang ke-10, bergaduh juga, terasa hati juga. Jadi, tipulah kalau tak ada, iaitulah pertengkaran langsung. Dan kalau bertengkar, maka di sana kena ada tolak ansur. Walau seteruk mana kita bertengkar, maka di sana kena ada batasnya, kena ada sempadannya supaya pergaduhan tadi tidak menjadi semakin buruk. Di antaranya dari sudut percakapan, dari sudut ayat, dari sudut ayat-ayat sensitif bagi pasangan suami isteri kalau bergaduh maka kena jaga. Saya sebut secara ringkas antaranya pantang larang ayat sensitif ketika kita bertengkar. Jangan, ada banyak jangan. Don'ts. Satu do, ni don'ts. Don'ts. Antara don'ts ada 8 pantang larang. Kalau sempat kita sebut separuh. Apa dia? Pantang larang yang pertama, sekali-sekali jangan sebut, jangan libatkan ibu ayah dia. Jangan sebut, jangan libatkan ibu ayahnya. Yang kita bergaduh dengan dia, bukan dengan ayah dia. Yang kita bergaduh dengan isteri kita, bukan ayah ibu isteri kita. Maka ketika kita bergaduh, jangan sebut, jangan libatkan ibu ayahnya. Itu cukup sensitif. Ketika yang lain tak ada masalah. Mungkin ketika bergurau, kita sebut pasal ayah dia. Okey, mungkin kita mengatakan sesuatu yang aib, okey, yang mungkin dia tak suka, tapi ketika keadaan biasa, mungkin gurauan, tapi ketika bergaduh, jangan sebut, jangan libatkan ibu ayah. Contohnya, contoh ayat sensitif kan, mak dengan ayah sama saja. Kita sebut mak ayahnya, sedangkan kita bergaduh dengannya. Mak dengan anak serupa saja. Jadi kita telah sebut mak dia. Apa perasaan dia? Sedangkan mak dia tak buat salah. Kadang-kadang kita sebut antara ucapan-ucapan yang sensitif, menyesal aku terima pinangan mak ayah engkau dulu. Kita sebut pada dia. Pasangan kita tadi, kita sebut menyesal. Kenapa? Kerana mak ayah dia datang melamar, kita menerima lamarannya. So ayat yang kita kata menyesal aku terima lamaran mak ayah engkau dahulu, ayat itu ayat yang cukup menyakitkan hati pasangan. Yang kita kecil hati adalah dengan pasangan kita, bukan dengan mak ayahnya. So elakkan ayat sensitif. Antara pantang larang ayat-ayat sensitif yang lain, jangan mengungkit. Jangan mengungkit setiap pemberian yang kita sudah beri. Waktu kita baik, kita bagi hadiah sempena ulang tahun perkahwinan. Waktu kita baik, tidak bergaduh, kita bagi bukan sekadar ulang tahun perkahwinan, hari lahirnya, macam-macam kita bagi. Tapi ketika bergaduh, kita mengungkit pemberian kita. Ini satu pantang larang yang secara nature, secara tabii, manusia mana pun dia tak suka. Dalam keadaan dia marah, tiba-tiba kita ungkit. Dalam keadaan biasa mungkin tak ada masalah. Kita ungkit apa yang kita beri itu sebagai ingatan, sebagai gurauan. Tapi tengah-tengah dia duduk marah, kita pun marah, kita ungkit apa yang telah kita berikan. Ini adalah suatu pantang larang yang kena kita elakkan. Contohnya, kita kata apa? Saya belikan abang dahulu baju yang mahal. Itu pun abang tak reti nak jaga. Dulu kita bagi.
Baju tu mahal lah kita beli. Bukan RM50. Kita beli RM250. Tiba-tiba baju tu hilang. Ataupun tercalar. Ataupun mungkin terkoyak. Dalam keadaan bergaduh, kita ungkit balik. Saya belikan baju tu mahal-mahal. RM250. Tak reti nak jaga ke? Pasal baju tadi. Dia keadaan marah. Lagi marah dia. Kenapa? Kerana kita menyebut perkara itu dalam keadaan bergaduh. Dalam keadaan biasa, mungkin dia tak marah. Dalam keadaan tak bergaduh, kita sebut biasa. Abang ni saya dah lah beli mahal-mahal baju tu. Beli kat overseas lagi. Abang tak pandai nak jaga. Abang ketawa je. Oh, kita apalah nanti saya gosokkan. Dalam keadaan biasa. Tapi dalam keadaan bergaduh, mungkin menjadi semakin bermasalah. Contoh ayat lain. Kita sebut antaranya ungkit-mengungkit ini. Tak kenang budi, orang dah tolong banyak pun masih membebel lagi. Dulu kita tolong dia. Okay, waktu dia susah ataupun ketika tak bergaduh. Kita tolong dengan ikhlas. Tiba-tiba ketika bergaduh, kita ungkit balik. Tak kenang budi lah. Orang dah tolong banyak pun masih membebel lagi. Jadi kita menyebut benda yang telah diberikan dahulu 10 tahun, 20 tahun dahulu dengan begitu ikhlas. Tapi ketika kita bergaduh, kita mengungkit balik. Mungkin dia akan pergi ambil baju tadi, dia hempak di atas kepala kita. Nah, ambil lah. Aku pun tak nak baju kau. Contoh, drama minggu ini. Tengok TV3. Yang ketiga, di antaranya pantang larang. Apa dia yang perlu kita jaga? Antaranya jangan sebut kita mahu meninggalkannya. Jangan sebut kita mahu meninggalkannya. Gaduh suami isteri mungkin satu perkara yang normal. Kalau tak gaduh sepanjang kita berkahwin, itu luar normal kot. Ya, itu malaikat kot. Kadang-kadang apabila berlaku pergaduhan, maka jangan disebut kita ingin meninggalkannya. Gaduh juga. Jangan sekali-sekali kita berkata kepadanya, ini kali terakhir kita berjumpa. Selepas ini, kita takkan berjumpa lagi. Kita ada bagi hint kepadanya. Contoh kita kata, kalau abang tahu awak buat macam ini lagi, awak takkan jumpa dengan saya. Apa maksud? Jadi, kita bercita-cita, kita menyebut di hadapannya, itulah akan meninggalkannya. Okay. Mungkin akan menceraikannya, ataupun akan melepaskan. Ataupun ayat sensitif lagi. Perangai awak ni buat saya nak kahwin lagi seorang. Kita sebut begitu, direct kita sebut. Kalau perangai macam ni lah, lagi baik aku nikah seorang dua lagi. Kita menyebut perangai awak ni menyebabkan saya nak kahwin lagi seorang. Kita menyebut perkataan ketika bergaduh. Kadang biasa mungkin bergurau saja. Rasa nak kahwin, dia pun cubit kita. Gatal lah abang ni. Itu gurauan. Ini ketika bergaduh, maka jaga. Itu di antara pantang larang yang disebut dalam ilmu kekeluargaan oleh pakar-pakar kaunseling, dan ada betul dan ada benarnya. Dari sudut emosi kita, kita ada perasaan dan ada iaitulah kawalan. Kadang-kadang tidak terkawal ketika itu. Antara lain, mungkin kita ada masa sedikit lagi untuk kita share sedikit. Apa dia? Antaranya, jangan bertengkar depan anak-anak. Bertengkar macam mana pun, jangan tunjukkan di hadapan anak-anak. Jangan kita bergaduh sampai pukul-memukul di hadapan alung, angah, acik. Angah tu tengok, anak tu tengok sejak kecil. Ibu dia dibelasah, ibu dia dipukul, ibu dia ditendang, diterajam oleh ayahnya depan masa. Dia membesar dalam keadaan begitu. Mungkin pada anggapan anak yang kecil tadi, tindakan dia menganggap seorang lelaki boleh pukul isteri. Mungkin persepsi kanak-kanak pada minda dia bahawa lelaki tadi jahat. Semua lelaki jahat. Sampai besar dia menganggap lelaki ni jahat. Sebab dia tengok ayah dia selalu buat macam tu. Mungkin besar nanti dia menjadi penyakit sadis, trauma ataupun penyakit pendendam. Mungkin juga apabila perempuan buat salah, maka lelaki boleh bersifat kasar. Itu benda yang dia anggap betul. Padahal benda tu tak betul. Anggapan anak tadi, apabila orang perempuan buat salah, maka orang lelaki boleh hentak kepala, boleh tarik rambut, boleh pijat. Budak tadi melihat. Mungkin persepsi kanak-kanak dia.
Malah mungkin boleh jadi mengganggu emosi anak sehingga menyebabkan mereka jadi fobia. Ataupun mereka tak nak kahwin. Ataupun besar nanti mereka bertekad nak bunuh seorang ayah kerana dia buat begitu pada emaknya ataupun seumpamanya. Ini bukan lakonan filem. Mungkin filem itu dipentaskan semula tapi mungkin ada benarnya, iaitulah dalam realiti kehidupan berumah tangga. Mungkin Ustaz boleh ambil dalam 2-3 minit lagi rekas apa pantang larang lain. Jangan angkat tangan ataupun pegang objek. Ketika kita bergaduh, jangan pegang pisau ke, batu ke, kayu ke, cuba untuk memukulnya. Okey, jangan angkat tangan ataupun pegang objek untuk memukul pasangan. Kadang-kadang isteri memukul suami, bukan sekadar suami pukul isteri. Kan beberapa minggu yang dulu dalam paper kan ada keluar, bukan sekadar dibunuhnya suami, bukan sekadar ditikamnya suami. Suami pun sama. Jadi menggunakan objek. Ketika kita memegang pisau, memegang objek, kita hanya membuat acu saja, cubaan saja, agak-agak saja sebenarnya syaitan berada pada tangan dan pisau itu menyebabkan mungkin kita membunuh sungguh ataupun kita memukul sungguh. Jangan sebut kekurangan pasangan. Ini pantang larang yang ke-6. Jangan sebut kekurangan fizikalnya, kelemahannya. Kita telah qabil tu nikah bimihri kaza wa kaza. Aku terima nikahnya dengan maharnya, dengan mas kawinnya begini-begini. Kita terima segala kekurangannya dan kelebihannya. Dan jangan kita sebut kekurangan terutamanya ketika kita bergaduh. Yang ketujuh, jangan tinggikan suara sehingga orang lain boleh dengar. Kita duduk tingkat 3, tingkat 5 boleh dengar. Kalau duduk kondominium, tingkat 15 boleh dengar. Oi! Bergaduh dah pasangan suami isteri tu. Sampai tidak terkawal, orang luar pun boleh dengar. Jangan tinggikan suara sehingga orang lain boleh dengar. Dan yang terakhir sekali, jangan bergaduh lama-lama. Kalau nak lama sangat pun, kita nak bergaduh, jangan lebih 3 hari. Itu pasangan orang Islam kan. Kalau suami isteri, janganlah sampai 3 hari. 3 jam cukup lah. Okey, jangan bergaduh lama-lama. Pergilah pujuk pasangan masing-masing. Kenapa? Kerana sebengis mana pun pasangan suami ada kelemahannya. Pergi peluk dia. Sejuklah singa tadi. Banyak perkara yang Ustaz nak sebut, tetapi kerana kita hanya ada masa kurang lebih setengah jam saja untuk berkuliah. InsyaAllah kita tengok pada pertemuan yang lain nanti, iaitulah bukan sekadar pantang larang ketika bergaduh, kita nak tengok tips petua mengharmonikan rumah tangga. Kalau bergaduh, bagaimana kita nak wujudkan keluarga yang sakinah, keluarga yang rahmah dan keluarga yang mutmainnah. InsyaAllah kita kupas pada pertemuan akan datang. Terima kasih kerana menonton secara live dalam kuliah yang dianjurkan oleh Surau Al-Amin Bandar Tun Hussein On pada kali ini. Terima kasih kepada penganjur. Ketemu pada pertemuan akan datang. Aqulu qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa aminus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'la wa a'lamu bis shawab.